سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengobat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Aminuddin bin Abdul Rahim, Mudir Mahad Nurul Hidayah Litta'lim wa Tazkiyah, dan juga salah seorang daripada ahli majlis mesyuarat Pejabat Agama Negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Tuan Guru dapat bersama-sama kita pada malam ini, dan juga begitu juga kepada ustaz yang bersama, ustaz-ustaz yang bersama Tuan Guru. Alhamdulillah, untuk makluman Tuan Guru, madrasah ini ditubuhkan bermula pada tahun 2015. Madrasah asalnya di sinilah tapaknya. Oleh kerana prosesnya nak dapat, apabila kita dapat tanah yang orang wakaf di Kampung Mesah, masjid lama, maka kita buat madrasah di sana di Kampung Mesah. Dan di sini apabila 3 tahun yang lepas kita berjaya dapatkan tanah ini, alhamdulillah, maka tertubuhlah Madrasah Darul Zahra. Nama asalnya Madrasah Darul Tauhid, ini cawangan daripada Madrasah Darul Zahra, Darul Tauhid. Darul Zahra ni adalah anak kepada Darul Tauhid. Allahumma shalli ala yang ada di hadapan ini adalah pelajar-pelajar yang mana daripada Darul Tauhid lah, madrasah dari Darul Tauhid, dan sebahagiannya daripada Darul Zahra. Dan Darul Zahra ini kita siap, apabila siap di belakang sana, kalau Tuan Guru mari siang tadi boleh tengoklah asrama kita yang kita akan buat, asrama 3 tingkat. InsyaAllah kalau siap kita akan menempatkan pelajar wanita, perempuan, dan juga tahap hadapan kita akan buka untuk warga emas, insyaAllah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untuk makluman Tuan Guru dan juga ustaz-ustaz yang hadir bersama Tuan Guru. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi tidak melengahkan masa, kita nak dengarlah peringatan untuk diri saya dan semualah pelajar-pelajar Tuan Guru. Dan mudir Madrasah Darul Tauhid adalah Ustaz Sufian kita. Ustaz Sufian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah, marilah sama-sama kepada semua yang mendengar ni, pakat ambillah orang panggil peringatan daripada Tuan Guru dan kata-kata mutiara yang baik-baik. Mudah-mudahan ianya boleh beri bekalan semangat kepada kita untuk kita belajar ilmu agama dan kita berjalan di atas jalanan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas serta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipersilakan Tuan Guru. Tafadhal al-mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mutawwaji bil karamah wal mudallali bil ghamamah wal muqaddami bil imamah wal mushaffa'i fil qiyamah wa nabiyyir rahmah wa hadil ummah wa kashifil ghummah wa imamil a'immah wa qimati kulli qimmah
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول بعض العلماء الروح كالريح إن مرت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الجيف. Dimuliakan Al-Fadhil pengurusi majlis Ustaz Ahmad, Ustaz Nasrul, barisan guru-guru, seterusnya adik-adik, pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita tidak dirancang secara detail, secara mengejut. Kita berjumpa juga pada malam ini dan saya diberikan peluang untuk bercakap satu dua patah perkataan pada malam ini. Dan tahniah kepada pihak pengusaha yang telah membangunkan Darut Tauhid dan Darul Zahra. At-Tauhid itu adalah salah satu daripada cabang ilmu Fardhu Ain, dan kalau dalam hadis disebut sebagai al-iman dalam hadis 40. Kalau dalam Al-Quran muka surat kedua disebut sebagai al-iman juga. Muka surat kedua alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu adalah lama ilmu tauhid. Wa yuqimuna as-salata, itu lama ilmu fiqh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu lama ilmu tasawuf. Maka sifat orang yang bertakwa diiringi dengan tiga ilmu tersebut. Yu'minun wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apabila orang itu beriman, dia telah mentauhidkan Allah. Apabila orang itu mendirikan sembahyang, dia telah melakukan salah satu daripada ibadat yang dibicarakan dalam rukun Islam yang 5, dan dia telah melakukan satu ibadat yang dibicarakan dalam kitab fiqh. Dan apabila dia mengamalkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan, itu adalah salah satu akhlak mulia yang menimbulkan rasa kasih kepada penerima infak, kepada pemberi infak. Maka alladzina yu'minun lambang ilmu tauhid, wa yuqimuna as-salah lambang ilmu fiqh, wa mimma razaqnahum yunfiqun lambang ilmu tasawuf. Sayyidina Luqman radhiyallahu anhu ketika mendidik anaknya, ia berkata, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Lambang ilmu tauhid. Ya bunayya aqimis salah, lambang ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Wa la tusa'ir qaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, lambang ilmu tasawuf. Maka tauhid, fiqh dan tasawuf merupakan tiga cabang ilmu Fardhu Ain, dan bila dinamakan tempat ini Darut Tauhid, ia adalah salah satu nama yang cukup baik kerana amalan kita diterima apabila kita mempunyai tauhid yang betul. Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah mengumpamakan tauhid itu seperti perdu pokok, seperti batang pokok. Fiqh itu umpama ranting, dan tasawuf itu umpama buah. Tidak mungkin buah rambutan, buah mangga, buah durian berada di atas udara tanpa dilegukan kepada ranting. Dan ranting pokok tidak boleh ada di atas udara tanpa dilegukan kepada pohonnya. Kalau pohon tidak ada, sudah tentu ranting dan buahnya tidak ada. Kalau pohon ada, belum tentu ada ranting. Kalau pohon dan ranting ada, belum tentu ada buah. Jadi buah ini
datang ketiga setelah wujudnya ranting, dan ranting kedua setelah wujudnya pohon. Pohon itu ilmu tauhid, buah ranting itu ilmu fiqh, buah itu ilmu tasawuf. Diumpamakan sedemikian. Dan apabila kita membicarakan tentang iman, dalam kitab Syarah Jawharatul Tauhid dikatakan bahawasanya iman ini adalah keyakinan di dalam hati yang 100%, yang sesuai dengan realiti yang sebenar beserta dalil, sama ada dalil naqli ataupun aqli, tafsili ataupun ijmali. Al-imanu huwa at-tasdiqul jazimul mutabiqu lil waqi' an dalil. Dan iman itu keyakinan di dalam hati. Islam itu amalan yang zahir seperti mengucap sembahyang dan sebagainya, berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat, salah satu ayat yang digunakan oleh ulama sebagai dalil kepada keimanan itu keyakinan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata orang Arab kampung, kami telah beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam dan iman belum masuk dalam hati kami. Maka salah satu ayat yang digunakan bahawa iman itu adalah at-tasdiq al-jazim al-mutabiq lil waqi', keyakinan 100% di dalam hati, dan keyakinan itu betul disertakan dengan memiliki dalil. Kalau tidak ada dalil namanya taqlid. Namun begitu, ulama kata kalau setakat beriman, dia kena ada penyempurna kepada iman. Penyempurna iman itu ialah beribadah. Setelah kita beriman, kita mesti berusaha untuk beribadah. Sehingga sebagian ulama menyatakan iman dan ibadah dan itu merupakan saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan. Kerana begitu banyak ayat Quran dan hadis yang menyertakan antara iman dengan ibadah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah yang Maha Pemurah akan menjadikan kasih sayang kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Lebih, kalau tak silap lebih kurang 50 ayat disertakan amanu wa 'amilu, amanu wa 'amilu, iman dan amal, iman dan amal. Iman dan menjaga amal ibadat. Dalam hadis dikatakan idza ra'aitumur rajula ya'dadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang itu beramal dengan rajin hadir ke rumah Allah, rajin ke masjid, saksikan dia orang beriman, saksikan dia orang kuat iman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan yang baik dalam keadaan dia beriman, maka hidupnya kami akan berikan kehidupan yang bagus. Setelah mati kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka tafsiran yang kedua, iman keyakinan itu betul, tetapi perlu ditambah untuk menyempurnakan, menebalkan dan menguatkan iman, disertakan dengan memelihara amal ibadat. Setelah kita tahu iman itu mesti disokong dan dikuatkan dengan ibadat, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Perlu yang ketiga. Yang ketiga, iman itu ditafsirkan sebagai manusia yang beriman, tandanya berkelakuan baik, berakhlak mulia. Iman itu ditafsirkan kepada tafsiran ketiga, bukan sahaja yakin, bukan sahaja jaga ibadat, tetapi dia berkelakuan baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 63 ataupun 73 cabang. Malu itu salah satu dari cabang iman. Riwayat yang lain, al-imanu a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu yang setinggi-tingginya la ilaha illallah, yang serendah-rendahnya membuang sesuatu yang boleh menyakitkan di tengah jalan. Membuang paku, menghilangkan lopak, membuang batu, kayu, ranting yang boleh mengganggu pengguna jalan. Tanda keimanan. Ra'aitur rajula yataqallabu fil jannah
Aku melihat seorang lelaki berbolak-balik di dalam syurga kerana satu kayu, satu benda yang mengganggu pengguna jalan yang dia pinggirkan daripada jalan tersebut. Membuang kayu, membuang batu, membuang sesuatu yang boleh mengganggu perjalanan pengguna jalan, tidak diucapkan terima kasih oleh manusia, tidak dianugerah pinggan oleh sultan, tapi digunakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuang ranting itu tanda orang itu beriman dan menempah syurga. Membuang ranting itu salah satu akhlak mulia, walaupun tidak dilihat oleh makhluk, dihargai oleh pencipta makhluk. Al-imanu a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu cabang daripada cabang-cabang iman. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menyusun berjilid-jilid kitab yang diberi judul Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Maka iman itu perlu disertakan dengan yang ketiga, iaitu akhlak. Setelah manusia memiliki keyakinan yang merupakan maksud iman di si mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dan dia menjaga ibadat yang merupakan penyempurna kepada iman, dan dia berkelakuan baik yang merupakan penyempurna kepada iman, keyakinan dan ibadat, dia akan dapat nombor 4. Nombor 4 iaitu al-iman bimakna ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Iman dengan arti benar-benar mengenali Allah. Al-iman dengan arti zawaq ataupun yazuqu halawatal iman. Dia benar-benar menikmati dan merasai kemanisan iman yang diambil daripada sabda Nabi SAW, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Akan merasai, menikmati kelazatan, kemanisan, kesedapan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam yang lengkap sebagai cara hidupnya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Ada sebuah hadis menyatakan, kanatis sahabatu la yaftariquna illa an zawaq. Para sahabat Nabi SAW tidak berpisah daripada pertemuan mereka dengan Nabi SAW melainkan apabila mereka dapat zauq, dapat merasai suatu rasa. Apa itu suatu rasa? Ada sebagian ulama mentafsirkan makan bersama Nabi SAW. Ada tafsir, ada para sahabat mentafsirkan yazuqu halawatul iman. Dia merasai nikmat kemanisan iman yang Allah campurkan ke dalam hati para sahabat yang bertemu walaupun seketika dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsiran yang keempat ni yang paling tinggi datang daripada himpunan 1, 2 dan 3. Nak dapat zawaq halawatul iman, perlu memiliki yang pertama at-tasdiqul jazim. Perlu memiliki yang kedua al-ibadatul kamilah. Perlu memiliki yang ketiga al-akhlaqul fadilah. Dengan himpunan keyakinan yang betul, dengan himpunan ibadat yang sempurna, dengan himpunan akhlak yang mulia, Allah anugerahkan yang ketiga halawatul iman, kemanisan iman. Maka kita perlu menjadi seorang pelajar yang semakin kita belajar, semakin bertambah iman, semakin meningkat iman yang kita miliki, semakin bertambah keyakinan kita, iman yang sadiqah, keyakinan yang betul. Dan nama sekolah yang kedua Daruz Zahra. Az-Zahra muannas daripada Azhar. Universiti Al-Azhar di Mesir muzakkar daripada Zahra, kerana di sana dibina oleh kerajaan Fatimiyah, kerajaan yang keturunan Sayyidah Fatimah, yang memberi nama Jami'atul Azhar. Al-Azhar muzakkar, muannah dia Zahra, seperti mana abyad, bayda, aswad, sauda. Warna-warna muzakkarnya af'al, muannasnya fa'la. Warna hitam untuk lelaki, aswad untuk perempuan, sauda. Al-hajarul aswad, al-habbatus sauda. Al-abyad, al-bayda, al-asfar, al-safra, azraq, zarqa, begitulah seterusnya. Maka Az-Zahra muannas kepada Azhar. Azhar muannas dari Zahra. Zahra itu gelaran Sayyidah Fatimah.
Kenapa digelar sebagai Az-Zahra? Dalam kitab Hasyiah Bujarimi al-Khatib dikatakan kerana Az-Zahra itu makna suci. Kerana Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak pernah ditimpa dan didatangi haid ketika melahirkan anak. Nifas, tak kena nifas. Seorang yang suci tak datang haid, tak datang nifas. Maka Al-Fatimah Az-Zahra Fatimah At-Tahirah, Fatimah yang suci, sebagaimana gelaran Sayyidah Khadijah, Khadijatul Tahirah, disebutkan dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad. Salah satu gelaran Sayyidah Khadijah ialah At-Tahirah. Gelaran anaknya Fatimah Az-Zahra, kerana dia seorang yang suci, suci pada dirinya dan suci luaran dan dalamannya, suci zahir dan batinnya daripada sifat madmumah yang Allah tak suka. Maka digelar sebagai Fatimah Az-Zahra. Zahra mana suci. Dan suci ini adalah merupakan salah satu amalan yang penting. Saya sedang menulis satu kitab. Dalam kitab itu tajuk dia Hassun Nabi SAW ala nadhafah. Nabi SAW memberi galakan kepada manusia supaya bersuci. Saya mulakan dengan firman Allah, wa thiyabaka fatahhir. Berpuluh-puluh hadis yang saya datangkan dalam kitab itu, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya orang yang satu-satunya orang yang berjaya ialah orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan nafs jiwanya, dan rugilah, kecewalah orang yang mengotorkan jiwanya. Penyucian daripada akidah yang buruk, penyucian daripada ibadah yang salah, penyucian daripada akhlak yang keji adalah merupakan salah satu sifat Nabi SAW. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuskan kepada mereka seorang Nabi, minhum, seorang Rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, ia membaca kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan ia baginda mengajar kepada mereka kitab dan hikmah, Quran dan sunnah, kata sebagian ulama. Apakah cukup dengan membaca Quran membaca ayat Allah kepada manusia? Apakah cukup dengan menyampaikan Quran dan sunnah kepada manusia? Tak cukup. Nak bagi cukup, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah akan mereka itu, menyuci akan mereka itu. Maka tugas kita di samping kita berzikir, kita solat, kita sembahyang, tugas kita menyucikan diri. Menyucikan diri daripada niat yang buruk dengan niat yang diganti dengan niat yang ikhlas. Menyucikan diri daripada dosa maksiat diisi dengan taat. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i ketika bertemu kali pertama, Ya Muhammad, inni ra'aitu fika nuran fala tudfi'hu bil ma'siyati. Wahai Muhammad, aku melihat padamu ada anugerah Allah yang istimewa, iaitu Allah bagi nur kepada kamu, cahaya kepada kamu. Fala tudfi'hu bil ma'siyah. Jangan kamu padam cahaya ilmu yang Allah anugerah itu dengan buat dosa. Imam Syafi'i yang menjaga cahaya itu, buat taat dan buat dosa, dia berkata, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waki' buruknya hafalanku, lalu ia memberi bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan dosa. Dan dia memberitahu kepada aku bahwasanya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang terlibat dengan dosa. Imam Ghazali rahimahullah menyusun kitab Bidayatul Hidayah, memperkenalkan dosa yang dilakukan oleh manusia yang secara zahir ada 7. Dosa dalaman lagi perlu dijauhi kedua-duanya, dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir, dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Jaga 7 anggota daripada buat dosa, maka kamu telah menjauhi dosa zahir. Dosa batin, tidak ikhlas, ujub, riya, sum'ah, bakhil dan sebagainya. Kenali dan buang dosa batin, isi dengan sifat mulia dalam hati.
maka anda telah mengamalkan firman Allah yang berbunyi wazaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan segala dosa yang zahir, tinggalkan segala dosa yang batin. Orang yang boleh hidup sebagai orang yang meninggalkan dan menjauhi dosa, dia hidup dalam dianugerahkan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Hikam dikatakan tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum, mendahului kata-kata orang-orang yang bijak, cahaya daripada kata-kata orang yang bijak akan kata-kata mereka. Tasbiqu, mendahului, anwarul hukama, cahaya-cahaya, oleh cahaya-cahaya orang-orang yang bijak, aqwalahum, akan kata-kata mereka. Mereka menyampaikan cahaya sebelum menyampaikan kata-kata. Min muhimmatid du'ati isalul anwari qabla isalil ma'lumat. Antara tugas pendakwah yang betul menyampaikan cahaya sebelum menyampaikan maklum ilmu. Menyampaikan isalul anwar qabla isalil ma'lumat. Sebelum menyampaikan ilmu. Sebelum kita nak bagi cahaya kepada orang, kita kena cari cahaya kepada diri kita. Sebelum kita nak menyucikan orang, kita kena menyuci diri kita dulu. Aslih nafsak qabla an tusliha ghairak, insah nafsak qabla an tansaha ghairak. Perbaiki dirimu sebelum kamu perbaiki orang lain. Nasihat dirimu sebelum kamu nasihat orang lain. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada diri, kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik penyuci. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindung, engkau adalah penolongnya. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang menjadi suci, tetapi Allah menyucikan siapa yang dia kehendak. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, disebut salah satu sifatnya adalah wa yuzakkihim. Al-Imam Suyuti rahimahullah ketika mentafsirkan ayat tersebut menyatakan Nabi SAW menyuci mereka itu, menyuci daripada akidah yang salah, ditukar dan diberikan akidah yang betul. Menyuci daripada ibadah yang salah, ibadah yang rosak, ibadah tidak sah, disampaikan ibadah yang betul. Menyuci daripada akhlak yang keji dan salah, diajar akhlak yang mulia. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum zahabu. Semua bangsa menjadi rosak apabila runtuhnya akhlak. Semua bangsa menjadi mulia kalau ia memiliki akhlak yang mulia. Justru itu apabila kita bicarakan tentang at-tauhid waz-zahra, keimanan dan penyucian, dia merupakan dua rakan yang merupakan saudara kembar yang perlu ada pada diri kita secara berterusan, kerana ia adalah pesanan Allah dan Rasul Allah kepada hambanya dan pesanan Rasul kepada umatnya. Dan kalau kita belajar dalam kitab-kitab tasawuf, disebutkan di antara kaedah agama nak memperelokkan penganutnya ialah mendahulukan at-takhliyah ala at-tahliyah, at-takhalli summa at-tahalli summa at-tajalli. Didahulukan penyucian kepada pembersih, kepada perhiasan. Kita nak masukkan air ke dalam botol, perlu botol yang kosong itu suci daripada najis. Kalau dalam botol ini ada tikus yang mati, kita masukkan air itu jadi mutanajis, kena najis, tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Maka diri kita muslim kan nak masukkan sesuatu yang berharga dalam hati kita, Al-Quran yang kita hafal, hadis yang kita hafal, perlu memiliki hati yang bersih. Kerana mulianya orang mulia kerana hati, kufurnya orang kafir kerana hati, munafiknya orang munafik kerana hati. Ketiga-tiga sifat golongan itu dijelaskan di awal-awal surah Al-Baqarah. Kenapa orang yang bertakwa jadi orang bertakwa? Kerana alladzina yu'minun, kerana hatinya yakin bil ghaib, dengan perkara ghaib. Kenapa orang kafir menjadi kafir? Kerana khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka daripada masuk petunjuk Allah.
Kenapa orang munafik menjadi munafik? Kerana fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit kepada mereka. Kafir kerana hati tertutup, munafik kerana hati sakit, beriman bertakwa, orang muttaqin kerana hati beriman bil ghaib, ila akhir ayat. Baiknya orang baik kerana hati, jahatnya orang jahat kerana hati. Maka Nabi SAW pesan suruh kita perelok hati. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Baiknya seseorang kalau hatinya baik, jahatnya seseorang kalau hatinya jahat. Jamalul insan fi halawatil lisan wa halawatul lisan min taharatil janan. Cantiknya manusia apabila dia bercakap yang baik, dan bercakap yang baik datang daripada hati yang baik. Kita boleh datang belajar di sini kerana hati kita berasa nak belajar. Kalau hati kita tak berasa nak belajar, kita akan pergi tempat lain. Mungkin kita pergi tempat pasar malam, mungkin kita pergi merempit, mungkin kita minum air ketum. Maka ulama kata hati dan diri kita seperti botol. Botol ini kosong, tidak ada harga. Sebelum nak masuk air mineral yang suci, pastikan dalamnya tidak ada najis. Kalau ada najis masuk air, bercampur dengan najis, air itu tidak ada manfaat. Dan berharganya botol ini menurut kandungan yang dimasukkan. Dimasukkan air mineral, satu botol berapa? RM1 ke RM5. Buang air mineral, masuk air ketum, RM5 naik harga. Buang air ketum, masuk arak, orang tak mau. Masuk air longkang, tak ada harga, orang baling terus. Masuk air zam-zam, orang beriman berebut. Buang air zam-zam, masuk minyak ud. Minyak ud botol sekarang ni RM1,000. RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM4,000. Mau RM10,000 minyak ni. Botol yang sama menjadi berharga dan menjadi tidak berharga menurut isi kandungan yang dimasukkan. Masuk minyak ud, RM10,000. Masuk air mineral, RM1. Masuk air longkang, baling air yang botol-botol masuk longkang. Mahalnya air botol ini kerana isinya mahal. Murahnya botol ini kerana isinya murah. Isinya arak, isinya air longkang, orang tak mau. Orang baik tak mau. Isinya air zam-zam, isinya minyak ud, orang mau kerana berharga. Maka demikian juga diri kita. Berharga diri kita yang dimasukkan Quran, yang dimasukkan hadis, yang dimasukkan fatwa a'immah mujtahidin al-mu'tabarin. Maka berhargalah kita. Quran tak masuk, hadis tak masuk, kita masuk Hindustan, kita masuk sekular, masuk liberal, masuk Syiah, lingkup terus. Masuk Wahabi, Jahannam. Maka kita perlu belajar ilmu yang dibawa oleh ulama-ulama besar yang muktabar. Dalam bidang tasawuf, Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam bidang fiqh, mazhab Syafi'i atau mana-mana salah satu mazhab yang empat yang muktabar. Dalam bidang tasawuf, Imam Ghazali, Imam Al-Haddad, Imam Junaid Al-Baghdadi dan tokoh-tokoh tasawuf yang lain. Dan mengajak diri kita kepada penghayatan Islam yang lengkap. Maka tahniahlah antum yang boleh dipilih oleh Allah untuk hadir di Darut Tauhid, untuk belajar di Daruz Zahra, dua tempat yang nama-namanya cantik. Dan ulama menyatakan ta'sirul asma' alal musamma biasanya berlaku. Kesan daripada nama itu biasanya memberi kesan kepada Tuhan punya nama. Nabi SAW satu ketika bertanya para sahabat, siapakah yang nak memerah seekor, yang nak memerah susu daripada seekor binatang untuk kita minum bersama? Bangun seorang lelaki, saya ya Rasulullah, saya nak pergi perah, saya nak khidmat, pergi perah susu, dapat susu kita minum bersama. Nabi SAW bertanya, kamu nama apa? Nama saya Murrah. Murrah mana pahit. Rasulullah kata, duduk, kamu jangan perah. Nama dia makna pahit, dan minum susu jadi pahit. Bangun seorang lelaki, saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, kamu nama apa? Ismi Jamrah.
Nama saya bara api. Jamrah bara api. Bara api minum demam panas terus. Rasulullah kata, duduk. Kamu jangan perah. Seorang lelaki lagi bangun, saya nak perah ya Rasulullah. Kamu nama apa? Ismi Ya'ish. Asha Ya'ishu, mana hidup? Kamu pergi perah. Ada kisah ulama sebut bagaimana Nabi SAW mengambil daripada nama, makna nama itu untuk dijadikan orang yang bermuamalah dalam membantu para sahabat. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang lelaki datang jumpa Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mengadu di hadapan anak yang kurang sopan. Wahai Amirul Mukminin Khalifah, anak saya kurang ajar, tak hormat kepada saya, tak dengar cakap saya. Suruh pergi mandi dia pergi main, suruh pergi kedai dia pergi karaoke, tak dengar cakap mak, tak dengar cakap ayah. Maka Sayyidina Umar kata, panggil budak tu datang ke sini. Budak tu pun datang. Kenapa kamu sebagai seorang anak derhaka kepada ayah? Ayah kamu berjasa kepada kamu, kamu wajib taat kepada ayah. Kenapa kamu suka lawan ayah kamu, derhaka kepada ayah kamu? Jawab si anak, saya sebagai seorang anak ada kewajipan terhadap bapa saya. Apakah bapa saya tidak ada kewajipan kepada saya? Jawab Sayyidina Umar, ya, ada kewajipan, masing-masing ada. Apa kewajipan pak kepada saya? Maka Sayyidina Umar menyatakan, kewajipan seorang bapa kepada anaknya ay yakhtara, memilih ibu yang baik kepada anak itu, memilih nama yang baik kepada anak itu setelah dilahirkan, wa an yu'allimahu al-Quran, dan mengajar agama, mengajar kitab Al-Quran kepada anak itu. 3 kewajipan bapa kepada anak sebelum anak itu wujud dan selepas anak itu wujud. Memilih ibu yang baik, memilih nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, ilmu agama kepada anaknya. Jawab oleh budak itu, bapa saya satu pun dia tak buat. Amma ummi fakanat zinjiyatan tahta al-majusi. Ibu saya seorang perempuan zinjiyah yang dibelah oleh orang Majusi, penyembah api, yang belah mak saya. Dia tengok mak saya cantik, dia berkenan kahwin. Mak saya agama tak tahu apa kerana dibelah oleh orang kafir. Bila dapat saya, dia belah cara dia kena belah. Mak dia belah macam mana, ayah dia belah macam mana, begitu saya dibelah. Wa amma ismi, adapun nama saya, fasammani Ju'al. Dia namakan saya Ju'al. Ju'al ni kumbang. Bunga bukan sekentum, kumbang bukan seekor. Kumbang ni dia makan bunga ni, dia makan bunga ni, makan bunga ni. Maka dia besar jadi kumbang. Hari ni naik motor dengan Zainab, esok dengan Joyah, lusa dengan Timah. Pasal panggil kumbang. Nama apa kumbang? Macam-macam bunga dia. Pi. Nama saya kumbang. Wa lam yu'allimni minal Qur'ani walau harfan wahidan. Satu huruf dia tak pernah ajak kepada saya Quran. Abata Iqra' satu pun saya tak kenal. Apalagi Quran. Saya tak kenal agama langsung. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala kepada bapaknya, kamu derhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu derhaka kepada kamu. Sekali lagi kalau kamu datang mengadu kepada saya anak kamu derhaka, bukan anak kamu yang saya pukul, kamu yang saya pukul. Salah satu kesalahan bapaknya memilih nama yang buruk. Dan dalam kitab azkar kata kalau nama buruk sunat ditukar kepada yang lebih baik. Nabi SAW bertanya kepada seorang lelaki, kamu nama apa? Ismi Haznun. Ha fathah, zai sukun, nun bermatin nun. Haznun. Haznun makna apa? Makna susah. Kalau hazanun makna sedih, ataupun huznun makna sedih. Macam kita baca doa mempermudahkan urusan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bukan huzna, bukan hazana. Kalau huzna, hazana makna sedih. Kalau hazna makna sa'bun, susah. Kamu nama apa? Haznun. Nama saya susah. Nabi SAW kata, bal anta sahlun. Bahkan kamu mudah. Nama kamu senang. La ughayyirul isma alladhi sammatni ummi. Saya tidak akan ubah nama yang ibu saya bagi ketika dia buat laporan di Jabatan Pendaftaran Negara.
Budak tu kata, Rasulullah ubah pun saya tak mau pakai. Saya tetap nak pakai nama mak saya bagi masa dia lahirkan saya. Maka setelah dia tua dia menyesal, silap aku tak ubah nama kepada baik. Nabi SAW saran supaya nama aku mudah, supaya segala urusan dalam hidup aku mudah. Aku degil nak pakai susah juga nama aku. Akhirnya susah dalam hidupnya dan dia menyesal di akhir usianya. Kisah-kisah sedemikian disebut oleh ulama sebagai satu panduan. Nak letak nama anak, beli kuda nak buh nama kuda, beli belah kucing nak buh nama kucing, nama kampung, nama sekolah, nama kenderaan. Kalau nak bagi nama, beri nama yang elok-elok. Maka tahniah, tempat ini namanya elok, Darut Tauhid, Darul Zahra. Satu nama yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita yang sama-sama menuntut ilmu di sini. Ilmu itu kata ulama dihimpun dengan 3 huruf, 1 ain, 2 lam, 3 mim. Fal ainu tushiru ila al-ulu wal mim tushiru ila al-mulk. Ain itu menunjuk kepada ketinggian, mim itu menunjuk kepada pemilikan. Siapa ada ilmu dia tinggi, siapa ada ilmu dia pemilik, memiliki murid-murid, memiliki duit kalau dia berusaha, memiliki pangkat, gelaran dan nama, mengikut penyokong dan pengikutnya. Tapi dia kena ingat, ain dengan mim diikat oleh satu huruf di tengah. Huruf itu ialah huruf lam. Wallamu tushiru ila al-lutfi awil latafah. Lam itu mengisyaratkan kepada kelembutan ataupun kebaikan. Maka tidak akan berguna ilmu yang meninggikan seseorang, menjadi dia pemilik yang keduniaan dan pemilik pengikut, kalau tidak disertakan sifat yang mulia, tawadhu, dengan sifat baik, dengan sifat pemurah, dengan sifat-sifat yang mulia. Kerana hinanya iblis bukan pasal tidak ada ilmu, bukan pasal tidak ada ibadat. Ibadat dia kuat, ilmunya banyak, tetapi dia tidak ada akhlak yang mulia. Maka ilmu akan meningkat tinggi apabila pemilik ilmu itu berusaha mengenali akhlak yang buruk untuk dijauhi, mengenali akhlak yang mulia untuk dihayati. Azan insyaallah. Panjang saya bercakap ni, ayat pun dah agak dah. Jadi saya berhenti tadi dulu. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita walaupun ringkas. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada kesalahan diri saya sendiri. Last sekali saya nak pesan kepada diri saya dan kepada ikhwah yang hadir pada malam ini, jadikan diri kita orang yang rajin mengaji. Yang orang mengajar kita mengaji, masa lapang kita menulis, kita mencatat, kita menyimpan ilmu yang kita belajar, dihimpun sedikit demi sedikit akan menjadi mutiara yang berharga. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, laula mujalasatul akhyar wal qiyam bil ashar ma ahbabtul baqa'a fi hadhihi dar. Kalau tidak kerana duduk dengan orang-orang baik dan tidak kerana qiyamul lail di waktu sahur, aku tidak suka hidup di dunia. Saya mulakan ceramah saya tadi dengan satu syair yang berbunyi, ar-ruhu karrih. Mana saya cakap benar tadi di sana kan Kuala Terengganu. Ar-ruhu karrih, ruh itu umpama rih. Ruh umpama rih, rih mana angin. Ar-ruhu karrihi, ruh itu umpama angin. In marrat ala 'adrin tabat, jika angin itu lalu melintas di tepi minyak wangi, angin itu menjadi wangi. Wa takhbusu in marrat 'ala al-jiyafi, angin itu akan menjadi busuk kalau ia melintas di tepi bangkai. Maka kita duduk di dalam taman ilmu, duduk di kalangan kawan-kawan yang baik, guru-guru yang baik, kita sedang berada di tepi minyak wangi, maka dapatkan manfaat daripada minyak wangi itu kepada diri kita, dan kita balik kepada masyarakat, kita menjadi minyak wangi yang dicari oleh orang yang ingin menikmati wangian yang datang daripada ilmu yang kita belajar, akidah yang kita hayati, ibadah yang kita lakukan, dan akhlak mulia yang kita ingin sematkan pada diri kita dan masyarakat. Saya rasa sekadar itu yang terlintas dalam pemikiran saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi memberikan 1-2 minit untuk saya bercakap pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuanku Syekh Aminuddin bin
Madu belanya. Oh. Kuning. Sana. Leh, okey. Apa dah akan masuk? Belakang. Dah apa? Pisang melih itu tu. Oh, masya-Allah. Jazakumullah khairan masih. Dia ada Pisang melih dari Turki. Oh, masya-Allah. nama kenangan. Oh, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Ada kitab. Ustaz Azam. Surah kitab keluarga madrasah. Masya-Allah. Barakallah. Allah. Satu lah. Saya datang dari Sebijibah. Kemudian kawan-kawan balik tengah hari tadi. Kami saja main dekat. Terima kasih kepada pemerintah sekian dan Kazam dan kita dapat mengawasi kita di majlis terima kasih kafar dan surah al-asfar dan Muhammadkan. Syukran jazilan ya Ustaz.